dengan kelas Syafi'i? Belum. Yeah. Belum. Tak apa. Kemudian lah tu. Okey, jadi sebelum kita mula zaman air batu ni, kita tengok peta dulu boleh? Nampak tak? Nampak peta ni tak? Tak. Ha? Nampak. Okey, saya tak nak mula lagi bab 2 Kita bagi pengenalan dulu. Peta dunia ke? Okey. Anda Myanmar. Okey, kamu tengok. Ajar sekejap. Ini apa peta apa ni? Saya rasa kamu rasa. Peta dunia. Peta Asia. dunia. Yang paling tepat, peta dunia betul lah. Google Map. Yang Asia. ada peta dunia. Ya. Asia. Google Map. Benua Asia. Asia Utara. Benua Asia. Asia dengar? Asia Tenggara. Asia. Tenggara. Asia Tenggara. 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 Betul. Itu dia. Siapa jawab Asia Tenggara tadi tu? Cuba angkat tangan. Saya. Saya. Okey, bagus. Afiq angkat tangan bagus. Afiq Naim. Okey. Okey, inilah peta Asia Tenggara Asia Tenggara ni terdiri daripada negara kita lah Semenanjung Utara Melayu, Sabah dan Sarawak. Okey. Ada juga negara-negara lain seperti ini Sumatera di Indonesia, Pulau Borneo ini Borneo di Indonesia juga, Pulau Jawa Indonesia di bawah ni. Okay, di utara kita ada Thailand, ada Cambodia, ada lagi Vietnam, ada Burma di atas, dan sebelah timur kita ada Filipina dan juga Maluku. Ini semua kepulauan ni termasuklah kepulauan Indonesia. Okay, kalau kamu tengok peta ni, kenapa kawasan laut? Kamu tahu nampak kawasan laut kan? Nampak? Nampak. Okey, kawasan laut warna apa? Biru. Warna biru. Yang hijau ni maksudnya apa? Daratan. Daratan. Okey. Kenapa ada biru muda dengan biru gelap? Biru muda tu sebenarnya dulu tanah. Tenggelam. Maksudnya apa? Dulunya je tanah pas tenggelam. Tenggelam? Kalau biru ni maksudnya apa? Siapa tahu? Sebab air naik. Naik. Okay. Kalau biru gelap? Biru gelap, tengok ni kawasan ni biru gelap kan? Ni apa maksud ni biru gelap ni? Ni betul ni. Lautan dalam. Betul. Okey. Biru gelap maksudnya lautan dalam. Yang biru muda ni maksudnya lautan cetek. Lautan cetek. Dan kalau kamu tengok yang paling gelap sekali kat sini. Ni paling gelap sekali. Kenapa dia gelap? Sebab dia sangat dalam. Sebab dia sangat dalam Okay, kalau kita buat perbandingan, kalau kawasan Selat Melaka ni, ini kita panggil Selat Melaka kawasan Selat Melaka, ini airnya sangat cetek, lebih kurang dalam 200 meter saja. Kalau cetek maknanya kamu boleh menyeberang sampai berlari je tak? Cetek maksudnya kedalamannya dalam 200 meter. Okey. Kalau kita pergi ke sini, ini kedalamannya mungkin dalam 1000 meter lah. 1000 meter ataupun lebih lah. Jadi gelap sikit. Okey, lepas tu kalau kita pergi ke sini, ini dipanggil sebagai Mariana Trench Ini dipanggil trench bahasa Melayu apa Kalau trench bahasa Melayu macam parit lah parit yang paling dalam di dunia, lebih kurang dalam 6,000 ke 10,000 meter di bawah laut. Sebab tu dia warna gelap. Maksudnya kalau kamu masuk dan sampai ke dasar dia, cahaya matahari tidak akan sampai ke dasar dia. Semua haiwan-haiwan, ikan-ikan yang wujud di dasar laut di kawasan ini tidak mempunyai punya kulitnya lut sinar sebab tidak mendapat cahaya matahari. Kamu boleh nampak organ-organ ikan tersebut sebab dia tak pernah kena matahari, jadi dia lut sinar. Okay, itu pengetahuan am sajalah. Baik. Kenapa saya nak cerita kat sini? Kenapa saya cerita pasal kawasan ni? Sebab pertama sekali kawasan ni adalah kawasan kita lah, kawasan Tanah Melayu dan Sabah dan Sarawak. Dan apa kaitannya dengan Laut Cetek dan juga Laut Dalam? Sebab dalam 10,000 tahun dahulu, saya cakap tadi, dekat kawasan ini kedalaman lautnya lebih kurang hanya 200 meter. Sebab itulah dia warna biru cerah macam ni. Jadi 10,000 tahun dahulu, zaman ataupun zaman air batu, zaman air batu dikenali pada zaman dahulu, zaman air batu,
Kawasan ini ialah kawasan daratan bermaksud kita boleh menyeberang jalan kaki daripada Semenanjung ke Sarawak, jalan kaki je. 10,000 tahun dahulu. Tolong apa mute mic kejap kalau ada bising sikit. Check mic masing-masing, tolong mute. Okey, lebih kurang dalam 10,000 tahun dahulu kita boleh jalan kaki daripada Semenanjung Tanah Melayu ni ke Sabah dan Sarawak sebab semua ni adalah kawasan daratan. Kenapa? Sebab zaman itu adalah zaman ais. Zaman ais ni maksudnya suhu bumi adalah kurang dan semua air laut ialah air batu. Okey? Itu pengetahuan kamu. Faham tak? Faham tak saya nak kata apa ni? Faham. Faham. 10,000 tahun dahulu semua kawasan ni adalah kawasan darat. Ya? Okey. Jadi apa yang berlaku 10,000 tahun dahulu? Okay, cuba tengok teks. Okey, ini dipanggil sebagai zaman air batu Cuba tengok ni. 10,000 tahun dahulu dah lama lah, bukan 10,000 tahun dahulu, sebelum tu lagi. Okey. Seluruh dunia adalah beku dipenuhi oleh ais. Kecuali kawasan kita lah, dia panas sikit je. Kawasan lain semuanya beku. Ini terpotong. Kamu tengok butek kamu lah kamu tengok kawasan-kawasan yang warna putih ni semuanya diliputi oleh ais. Bukan salji ais. Salji lain, ais lain. Ais ni air batu. Salji ni yang apa, salji tu lah yang zaman sejuk di musim sejuk tu. Okay. Kalau kamu tengok, semua kawasan di bumi pada masa itu diliputi oleh ais. Baru lagi ni, baru 10,000 tahun. Sebelum tu lagi apa yang berlaku lepas 10,000 tahun tu, dunia makin panas. Nanti kita belajar kemudian. Okey, sebelum tu kita kena tahu istilah-istilah dulu. Tengok. Geologi saya tulis sikit lah. Sikit. Okey, sekejap. Okey. Geologi. Geo ni maksudnya bumi. Ingat pula. Sekejap. Geo ni maksudnya bumi. Okey. Ada dua kataan Geo ni maksud dia bumi. Dan logi bermaksud sains. Sains. Jadi dia akan digabungkan menjadi sains bumi. Okey. Dan paleontologi pula ialah bidang ilmu mengkaji organisma. Organisma ni benda-benda hidup lah. Daripada sekecil-kecil bakteria sehingga sebesar-besar dinosaur contohnya. Semua tu adalah organisma, benda hidup. Jadi macam mana nak kaji daripada sisa ataupun fosil. Jadi cara kita nak mengkaji organisma ni adalah kita tengok daripada tinggalan-tinggalan fosil. Fosil bukan tulang Fosil ni walaupun bentuknya tulang tapi dia sebenarnya bukan tulang. Dia asalnya tulang tetapi dia lama-lama berlaku beberapa proses dan menyebabkan dia bertukar menjadi, sedangkan cakap macam batu lah. Jadi yang telah terawet dalam sedimen binatang, tumbuh-tumbuhan dan bentuk-bentuk hidupan purbakala. Jadi dalam bab ni kita akan belajar tentang ada binatang-binatang yang wujud berpuluh-puluh ribu tahun dahulu dan juga mungkin berjuta tahun dahulu yang tidak lagi wujud sekarang ni. Contohnya gajah mammoth, gajah berbulu. Dan juga binatang-binatang lain lah. Kamu tengoklah nanti kira harimau bertaring panjang. Dinosaur Telah pun pupus dan tidak lagi wujud. Okey, mungkin sebab perubahan suhu bumi, perubahan keadaan bumi secara keseluruhannya, dia menyebabkan dia tidak lagi wujud sehingga sekarang. Okey. Lagi nak masuk. Okey, bagus. Lagi tinggal 24 orang. Okey, teruskan. Okey. Dan juga binatang-binatang seperti gajah mammoth. Gajah mammoth ni gajah berbulu lah. Ada lagi jenis sloth. Sloth ni kalau sekarang ni kita panggil apa sloth Kalau bahasa Melayu
kongkang, saya rasa kongkang namanya, yang bergayut pada pokok tu dia tak gerak mana-mana lah. Tapi dulu sloth ni, kalau sekarang sloth ni kecil je. Kalau 20,000, 30 tahun dahulu, sloth ni size dia besar. Okey. Jadi ahli sains ni dia kata usia bumi melebihi 4.6 bilion tahun. 4.6 bilion ni maksudnya 4.6 ribu juta tahun. Ya. Dia punya usia bumi ni, kamu tak boleh bayangkan berapa lama bumi ni telah wujud. Okey, ini kamu tengok buku teks, kawasan-kawasan dulu putih air batu, kawasan darat. Kamu tengok buku teks lah tu. Senang yang buku teks. Okey. Jadi bumi ni seterusnya dia tidak wujud seperti yang kita tahu sekarang ni. Dia sentiasa berubah. Dia telah berubah, sedang berubah dan akan berubah. Maksudnya kalau kamu hidup lagi 10,000 tahun akan datang, kamu akan dapati bumi pada masa itu adalah berbeza dengan bumi pada zaman sekarang. Dia sentiasa bergerak. Menjadi 10,000 tahun lagi, mungkin Malaysia ni sudah bergerak ke tempat lain. Ataupun mungkin dah tak wujud. Ataupun mungkin juga ditenggelami oleh air. Kita tak tahu. Jadi kita tengok apa rupa bumi lebih kurang dalam 650 juta tahun dahulu. Mengikut kajian, 650 juta tahun dahulu, bumi ini tiada hidupan. Cuma ada air saja. Kalau kamu baca Quran pun, kamu akan dapatilah bahawa dalam Quran pun disebut bumi ini dibina dalam masa dalam 6 waktu. 6 waktu. Tu cuba kamu rujuklah Quran. Okey. Jadi selepas itu pada rata 390 juta tahun dahulu, air laut ni masih lagi tawar. Dia dah ada mula dah mula wujud hidupan ikan. Jadi dalam Quran pun disebut hidupan ni, haiwan ni datang daripada laut. Jadi dalam kajian ni pun sebut bahawa hidupan-hidupan ni bermula daripada ikan. Maksudnya semua hidupan yang ada di bumi sekarang ni, yang kita ada sekarang ni, semuanya bermula daripada dalam laut. Semuanya bermula daripada ikan. Pada masa ni di darat tidak ada haiwan lagi. Cuma ada ikan dan amfibia saja. Ini 390 juta tahun dahulu. Okey, tu kita ke depan lagi. Tengok, pada 190 juta tahun dahulu pula, okey, ini dipanggil zaman Jurasik. Zaman Jurasik. Ini yang kamu tengok cerita Jurassic Park tu. Ataupun senang cakap zaman dinosaur lah. Dinosaur sudah mula wujud pada zaman ni. Okey. Ini kedudukan bumi pada masa tu. Lepas tu kita ke depan pada lebih kurang 94 juta tahun dahulu, dinosaur pula sudah mula pupus. Kenapa dia pupus? Macam-macam sebab lah. Macam-macam teori. Ada yang kata dinosaur ni pupus sebab meteorit jatuh ke bumi, menyebabkan bumi ni diliputi oleh asap yang gelap, menyebabkan dinosaur tadi lemas dan pupus. Jadi yang selepas tu yang hidup hanya binatang-binatang yang kecil seperti mamalia saja. Itu satu teori. Satu teori lain, dinosaur ni pupus sebabkan oleh penyakit. Satu lagi teori katakan dinosaur ni tak pupus, tetapi dia berevolusi menjadi haiwan-haiwan yang kita kenali sekarang ni. Itu tak tahulah, itu belum buat kajian kemudian. Okey, jadi kamu tengok dekat sini benua-benua di dunia ni sudah mula wujud lebih kurang seperti yang kita tahu sekarang ni. Dah ada benua Afrika, benua Amerika Selatan ni Afrika, Amerika Selatan dan benua Asia sudah mula terbentuk. Australia pun Australia sudah mula terbentuk. Okey, kita ke depan lagi. Ini lebih kurang 18,000 tahun dahulu. Terpotong pula. 40,000 tahun dahulu, keadaan benua-benua sudah tersusun seperti yang kita ada sekarang ni. Tetapi pada zaman ini ais masih lagi zaman ais, dan kedudukan paras air laut pada masa ini adalah rendah. Jadi kalau kamu tengok dekat kawasan ni,
Macam yang saya cakap tadi, tak nampak. Padam Saya bangit. Okey. Macam yang saya cakap tadi, warna kuning. Kat kawasan ni kamu akan dapati bahawa kawasan Asia Tenggara pada masa itu adalah kawasan daratan sepenuhnya. Nanti kita pergi ke depan lagi. Okey. Pada zaman ini, zaman sekarang, kalau kamu tengok kawasan Asia Tenggara, kamu bandingkan dua-dua ni, kamu dapati bahawa kawasan Asia Tenggara pada zaman sekarang ni sudah terbahagi kepada pulau-pulau. Iaitu Pulau Borneo, Pulau Sumatera, Pulau Jawa dan Semenanjung Tanah Melayu. Kalau 10,000 tahun dahulu, semuanya kawasan darat. 8,000 tahun dahulu, sorry. Okey, jadi pada 8,000 tahun dahulu, kebanyakan binatang yang kita tahu sekarang ni, yang telah pun wujud. Ni badak sumbu, sampai sekarang masih wujud lagi, anjing dan kucing. Okey. Paras air laut pula, dia terus meningkat sehinggalah pada hari ini. Okey. Okey, kita pergi terus. Okey. Tak apa, saya tanya, ada apa-apa soalan tak tekan ni? Faham tak? Faham tak? Faham cikgu. Ada apa nak tanya? Boleh terus tanya tengok ada soalan tak? Boleh tanya dekat, boleh type terus saya nak tengok. Okey. Okey, suara saya dengar tak? Ada cakap suara saya perlahan ni, dengar tak sebenarnya? Dengar? Boleh? Jelas tak? Jelas. Suara saya perlahan. Jelas cikgu. Jelas. Jelas. Kalau tak jelas tu tak beritahu Jelas. Okey. Okey. Sekejap saya nak baca mesej. Okey. Okey, baik, teruskan. Apa ni? Okey, boleh teruskan lagi sikit lagi Saya lagi 5 minit lagi. Hari ni kita tak mula lagi masuk, kita beritahu pengenalan saja. Okey, jadi perubahan iklim ni, okey, telah mempengaruhi bentuk fizikal bumi. Sekejap mempengaruhi bentuk fizikal bumi. Maksudnya bentuk fizikal ni, bentuk bumi ni dia berubah. Jadi menjadi daratan dan lautan. Jadi kawasan yang tinggi menjadi darat, kawasan yang rendah akan dipenuhi dengan air dan menjadi lautan. Okey. Lepas tu ada juga gunung, banjaran dan bukit. Okay, ini terjadi sebab berlakunya pemampatan plat-plat bumi. Nanti dalam geografi kamu akan belajar nanti. Dalam sejarah kita akan pergi dengan lebih lanjut. Tanah Pamah ni masuk kawasan tanah dataran lah. Tanah yang rata. Lembah. Lembah ni kawasan yang dalam dan sungai. Kawasan di mana air mengalir. Okay. Di lautan pula terjadinya laut. Laut ni laut luas lah. Laut yang terbentang tu. Selat. Kawasan di mana lautnya sempit. Dan teluk. Kawasan di mana lautnya terkepung oleh daratan. Okay, nanti kita tengok dulu. Kita tengok pada peta ni. Kamu tengok benua-benua yang wujud Okay. Daripada zaman sekarang ni kita tengok benua-benua yang ada. Pertama sekali ada benua Eropah. Okay. Benua Asia. Benua Afrika. Oceania ataupun Australia lah. Kalau kamu sebut Australia maksudnya Oceania benua Australia tu negara, benuanya Oceania. Okay. Amerika Selatan dan Amerika Utara. Okey, ini semua ialah benua-benua yang wujud. Okey. Dan laut pula ada lautan Arktik. Laut saya ambil warna lain. Merah. Laut Arktik itu laut di kutub utara. Lautan Atlantik itu laut di antara benua Amerika dengan benua Eropah. Lautan Pasifik. Lautan di antara benua Amerika dengan Asia. Di sebelah sini Asia. Kamu peta ni dia bulat Jadi kalau kamu pergi ke barat-barat-barat, kamu akan jumpa timur balik. Sebab dia bentuk globe Okey, lautan selatan, lautan yang berhampir yang di sekitar lautan Antartika, lautan Hindi dan lautan Pasifik Utara. Okey. Jadi kamu kena
hafal nama-nama benua ni. Nanti akan keluar peksa jadi benua-benua dalam laut-laut ni kamu kena ingat. Kena hafal dan tahu kedudukan dia. Nanti saya akan bagi latihan untuk melabel, untuk labelkan benua dan juga lautan. Satu lagi saya lupa tadi tertinggal ni. Antartika ni benua juga. Jadi ada berapa benua? Cuba kita kira. Okey. 1 benua. 7. 7. 7 tengok. Asia, Oceania 3. Afrika 4. Amerika Utara. Amerika Selatan. Dan Antartika. Okey. 7. Jadi benua ada 7. Laut ada berapa? Lautan ada 1, 2, 3, 4, 6. 6. Dia rasa tinggal tak? Dia rasa 6. Patutnya 7 tak apalah. Kamu buat 6 tu. Okay. Jadi kamu kena tahu kedudukan ni. Okay. Oh. Pasifik. Okay, jadi kena hafal kedudukan ni. Nanti saya akan bagi latihan untuk label kan. Lautan dan juga benua. Okay. Okay. Saya bagi sikit zaman air batu ni last untuk hari ni. Okay, zaman air batu ni wujud ketika zaman air batu ni kalau ikut kronologinya dia bermula lebih kurang dalam berapa ribu tahun Ya, kita tengok istilah dulu, pengglesiran Pengglesiran ni maksudnya ais yang cair dia akan turun ke bawah. Kalau dia dekat atas bukit, ni bukit contoh, ini ada ais, dia akan turun sebagai glacier okay. Cara air batu atau macam aiskrim lah, aiskrim cair senang cakap. Tu glacier lah. Bila aiskrim kau makan tu cair, dia turun, itu glacier. Tu untuk mudah kau faham. Okay. Okay, pada tahap pertama ialah 900 hingga 600 juta tahun dahulu. Dah lama Tahap kedua 250 hingga 80,000 juta tahun. Dan tahap ketiga 10,000 juta tahun. Ini proses penggelesiran yang berlaku sejak berzaman dahulu lah. Jadi secara keseluruhannya bumi dia semakin panas. Dan apabila dia makin panas menyebabkan berakhirnya zaman air batu. Dia berakhir zaman air batu ni. Okay. Sehinggalah zaman sekarang ni. Zaman sekarang ni bukan lagi dipanggil zaman air batu. Zaman air batu telah tamat 10,000 tahun dahulu. Okay. Jadi zaman air batu ni terbagi kepada 4. Okay, sekejap bawa ada sikit. Bagi kepada 4 iaitu zaman Miosin, zaman Pliocene, zaman Pleistocene dan zaman Holocene. Okay, kamu kena ingat zaman Miosin ni 23 juta sehingga 5 juta tahun dahulu, dah lama Zaman Pliocene 5.3 juta sehingga 2.6 juta tahun dahulu. Okay. Zaman Pleistocene 2.5 juta sehingga 10,000 tahun dahulu. Dan kita sekarang berada di zaman Holocene. Okay. Ni zaman sekarang ni. Zaman sekarang. Kita panggil zaman sekarang adalah zaman Holocene yang telah bermula sejak 10,000 tahun dahulu. Mana sebelum 10,000 tahun dahulu iaitu zaman Pleistocene ialah zaman air batu lah. Jadi zaman Holocene ni sedang berlaku lah. Okay. Jadi ini ialah zaman manusia lah. Zaman manusia berkembang. Pada zaman Holocene lah berlakunya manusia boleh bercucuk tanam, boleh membina bandar, boleh membina peradaban, boleh membina tamadun dan sebagainya. Ini zaman Holocene. Okey, kita tengok balik Apa yang berlaku pada zaman Miocene, baru wujudnya Gunung Ganang. Gunung Ganang ni dia wujud pada zaman Holocene. Okey, hidupan di laut juga bermula pada zaman Holocene. Okey. Pada masa ini dunia adalah panas dan kering. Pada zaman Pliocene pula, berlaku lebih kurang 5.3 juta hingga 26 juta tahun dahulu. Okey.
Berzapat ni berlakunya penunjukan global Pada zaman Pelosi ni berlakunya penyejukan global. Dunia ni menyejuk secara serentak. Global ni dunia pada zaman Pelosi. Okay? Jadi pada masa ini wujud Jambatan Darat Panama antara Amerika dengan Utara dan Amerika Selatan. Maksudnya ada jambatan yang menghubungkan, bukan jambatan manusia buat jambatan semula jadi. Yang Amerika Utara dengan Amerika Selatan. Okey, jadi menyebabkan berlakunya penghijrahan tumbuhan dan haiwan. Maksud haiwan ni dia boleh berpindah daripada satu tempat ke tempat lain sebab wujudnya jambatan darat. Okey. Jadi wujudnya pada masa ini Grand Canyon Grand Canyon pada masa ini dia tak macam sekarang lah. Dia baru wujud. Zaman Pleistocene pula, glacier yang saya cakap tadi, ais mencair tadi berlaku sebanyak 11 kali. Ais cair sebanyak 11 kali pada zaman Pleistocene. Manusia pula baru saja belajar membuat api. Baru saja belajar untuk menggunakan api untuk kehidupan seharian, untuk memanaskan badan, untuk memasak. Dan manusia dipercayai telah sampai ke Australia melalui jalan darat. Sebab pada zaman itu ada jalan darat antara benua Asia ke Australia. Sekarang ni laut kan. Jadi dan juga dari Asia sebab pada masa ini pentas Sunda ataupun kawasan sekitar Tanah Melayu masih lagi wujud maksudnya masih lagi dalam bentuk daratan, sekarang dah jadi laut. Pada zaman Holocene pula berlakunya zaman manusia lah. Manusia belajar bercocok tanam, manusia belajar membina peradaban, membina bandar, membina tulisan, mencipta roda pada zaman Holocene. Inilah zaman di mana manusia mula berkembang. Boleh takat tu? Boleh. Baik. Saya rasa saya sampai sini dululah. Minggu depan kita sambung lagi bab 2. Ini kita akan belajar minggu depan. Minggu ni kita pengenalan saja tentang bagaimana wujudnya benua-benua seperti yang ada sekarang dan juga zaman ais. Baik. Ada apa soalan takat ni? Boleh type, boleh tanya saya tu ataupun boleh tulis tanya dalam ni. Ada apa soalan? Faham? Tak ada. Kerja buat yang buku kerja sejarah tu lah. Bab 1. Kerja kamu boleh mula buat sebab saya tak ada bukunya lagi tau. Tunggu saya dapatkan buku dulu baru saya boleh tanda. Jadi kamu dah boleh mula buat bab 1 dengan bab 2 dalam buku sejarah tu. Nanti bila saya dapat buku nanti kamu boleh hantarlah pada saya. Saya tak tahu lagi cara nak hantar tu. Mungkin kamu kena snap gambar ataupun kamu boleh hantar ke sekolah. Saya tak tahu muka surat berapa sebab saya tak ada buku tu lagi. Saya tak ada lagi buku, tak tahu nak muka surat berapa. Kamu tengoklah. Bab 1 dengan 2, kamu dah boleh mula buat sikit-sikit. Saya dah ada buku nanti. Kalau kamu nak rajin nak buat semua, bab 1 dululah. Bab 1 dah habis, boleh buat semua. Bab 2, kamu buat takat yang saya ajar hari ni. Faham Boleh. Bila saya dah dapat buku nanti, baru saya boleh beritahulah apa bahagian mana nak kena buat. Tapi bab 1 je buat je semua. Ada soalan lain? Okey. Tak ada. Nanti saya akan bagi latihan lagi lah supaya kamu boleh label. Kalau kamu ada cadangan ataupun apa-apa kamu nak sampaikan pada saya, boleh mesej saya terus. Kalau ada apa-apa kamu rasa boleh saya tambah baik, saya punya pengajaran pada kamu, boleh cadangkan pada saya akan cuba buat lah. Ada? Boleh? Terima kasih untuk hari ni. Nanti saya akan cubalah minggu depan saya akan bagi buat aktiviti lain lah. Tadi dah buat aktiviti ni kan? Saya akan bagi aktiviti lain buat minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Bye. Bye.